Assalamualaikum sekali lagi. Alright, hari ni saya kalut sikit. Bukan kalut sikit, saya sangat kalut. Saya cakap, okay, saya tak nak kalut. Alright, saya sangat kalut sebenarnya sebab saya nak guna satu website yang pertama kali saya try hari ni. Namanya StreamYard. Saya sepatutnya guna StreamYard, guna notebook saya. Tapi notebook saya beragam, tak mau sambung dengan webcam. Saya rasa mungkin dua-dua tu ada dosa. Webcam pun ada dosa dia juga. Notebook saya pun ada dosa dia juga. So, dia orang berdua tak nak bercakap, tak nak berkawan. Mungkin lain parti politik ke ataupun racism antara dua tu. So, dia orang tak nak bercakap, tak nak communicate. Saya dah puas godak. Sedangkan kemarin saya baru je join meeting Zoom, siap tunjuk video lagi guna notebook saya. Okey je. Bila malam ni nak buat guna StreamYard, first time, tak boleh. Aduhai. Okey. So malam ni kita nak bercerita tentang bisnes Ailio. Sembang TO, sesi ketiga bercerita tentang bisnes Ailio. Bunyi macam apa Macam jahat kan? Jual Leo je kau ni. Ya ke? Macam menipu je kan? Dia macam satu perspektif tau. Bila kata bisnes Leo ni mesti perspektif yang macam kau ni mesti menipu je. Mesti cakap je lebih. Kau bukan kita buat pun. Kan? So hari ni kita nak cakap pasal bisnes Leo. Sebelum tu, sembang TO kena ada TO. Saya nak bertenang sebab saya banyak masalah teknikal tadi. Okey, apa tu bisnes Leo? Kalau orang yang jual baju, dia ada nampak baju yang dia jual. Kalau orang jual tudung, nampak tudung, saya jual tudung. Orang jual pokok, saya jual pokok. Kalau orang tu jual apa? Kan, kita nampak. Tapi untuk orang yang menjual maklumat ataupun kepakaran dalam bentuk consultation, apa yang kita nampak? Kita tak nampak tau. Kita tak nampak produk yang dia bawa tu. Itu yang kita kata jual Leo sebab dia bercakap je kan. Pelan-pelan kan. Tapi apa benda kan? Tak nampak. So bisnes Leo ni macam tu. Benda-benda yang kita tak nampak produknya tu. So antaranya sama ada dia buat seminar ataupun dia buat dia ada memberi idea-idea ataupun dia buat consultation. Minta maaf setiap kali saya buat live muka saya akan cair-cair semua macam tu, keluar peluh-peluh semua. Okay. So itulah sebenarnya produk dia. Dia punya idea, dia punya consultation, kepakaran yang dia terjemahkan dalam bentuk idea, dalam bentuk point-point, dalam bentuk khidmat nasihat kepada pelanggan-pelanggan dia ataupun dalam bentuk guidance kan, tips, panduan, step by step macam mana kita nak buat coaching, personal coaching, group coaching, itu semua sejenis bisnes Leo. Sebelum awal-awal lagi saya nak cakap, walaupun tadi kita cakap pasal seminar, consultation semua, namun hati-hati kalau kawan-kawan suka melontarkan idea. Walaupun seminar, kita buat modul kan, modul seminar. Modul seminar boleh dijadikan hak cipta. Ini hak cipta aku. Aku yang create modul ni. Ini aku punya nota. So ini hak cipta aku. Betul, boleh. Tapi kalau idea tidak dilindungi di bawah hak cipta. So kalau kawan-kawan lepas ni sembang dengan kawan-kawan juga bagi satu idea. Bob, aku ada satu idea bisnes best kat kau. Kalau kita buat macam ni, lepas tu kita buat macam ni, lepas ni bisnes kau akan boom. Maybe kita patut buat kerjasama. Kita buat bersama-sama. Kita buat aku punya part sini, kau punya part macam ni. Itu idea. Tapi kawan-kawan kena ingat, idea tidak dilindungi oleh hak cipta. Bermakna kalau lepas tu kan tadi kan kita cakap dengan Bob, kita ajak Bob kerjasama dengan idea kita. Tiba-tiba Bob pun tengoklah aku macam tak minat sangatlah idea kau ni. Macam tak best je. Balik rumah Bob pun menung atas katil kan. Menung. Mungkin dia cerita dengan bini dia. Yang tadi kan Ali tu cakap dengan saya, gini dengan abang, cakap dengan abang, macam ni, nak buat bisnes macam ni. Lepas
Lepas tu wife dia pun cakap, okey lah bang, kita boleh buat bang. Abang buat apa partner dengan Bob? Bob tu lelaki tadi lah kan. Okay. Abang buat apa partner dengan kawan abang tu? Abang buat sendiri. Abang guna bisnes tu abang buat sendiri. Kita buat kita je bang. Boleh untung punya. Lepas tu si Bob ni buat sendiri tau bisnes tu. Daripada idea si Ali tadi. Lepas tu Ali dapat tahu. Apa ni, aku bagi idea aku. Aku bagi idea macam-macam kat kau. Kau boleh buat bisnes tu sendiri. Lepas tu kau boleh buat untung. Aku nak saman kau. Kawan-kawan kena ingat. Walaupun ia sejenis produk Ailio juga, tapi sekiranya ia cuma idea, ia tidak dilindungi di bawah hak cipta. So hati-hati kalau kita memberi idea. Okay, itu cuma introduction, nak bagi penerangan kepada kawan-kawan yang berada di sini. Terima kasih. Wow, meriah. Topik best. Terima kasih Puan Duha. Alright. Cik Ani, Madiah dan Nadirah kata hehehe. Wow, hai. Hai Madiah dan Nadirah. Itu dua-dua anak saudara saya. Madiah best sebab dia suka hiking. Saya jarang ada anak saudara yang suka kegiatan outdoor macam Cik Ani. Alright. Okay, so kenapa orang buat seminar? Tadi kita cakap pasal idea. Kalau idea, hati-hati, sedap-sedap orang boleh pakai idea kita dan buat bisnes dengan idea kita, tak dilindungi oleh hak cipta. Saman pun tak guna, mengkayakan peguam saja. Tapi kenapa orang buat seminar? Okay, seminar kita jalankan seminar tu sebab kita nak memberi sesuatu info lah. So, konten ataupun produk seminar tu sendiri adalah produk dia adalah seminar tu lah. Yang tu yang dia katakan jual Ailio tu, maknanya kita tak nampak produk fizikal, tapi ilmu yang disampaikan dalam seminar itulah sebagai produknya. So kadang-kadang orang buat seminar ada dua. Pertama, dia buat seminar ataupun mungkin sekarang zaman COVID kan, banyak guna webinar. Seminar di web. Seminar di World Wide Web. So jadi webinar. Okay, so seseorang tu dia melaksanakan ataupun melakukan seminar, menjalankan seminar, apa aku cakap ni? Menjalankan seminar ataupun webinar sebenarnya adalah untuk menjual ataupun mengedarkan informasi yang disampaikan dalam seminar itu sendiri. Itu produknya, itu yang dia nak jual. Okey, aku nak jual informasi ataupun guide macam mana nak beli rumah bijak supaya tak tersilap, tak salah langkah. Okey, itu itu seminar dan produknya jelas. Tips-tips dan panduan untuk membeli rumah supaya tak tersilap. Tapi ada juga seminar yang dijalankan bukan untuk menjual produk tu secara directly. Tapi sebenarnya nak menjual produk fizikal. Dia buat satu seminar untuk create awareness. Create awareness dengan tujuan sebenarnya untuk jual produk lain yang berbentuk fizikal. Macam saya biasa involve sebelum ni, developer pemaju-pemaju jemput kami speaker-speaker hartanah. Masa tu saya speaker hartanah lah, sekarang saya dah pencen. Dia jemput speaker-speaker hartanah untuk bagi talk percuma kepada audiens. Tujuannya untuk create awareness. Jadi bila orang yang berminat nak tahu tips-tips ataupun panduan membeli rumah tadi, dia akan automatik tahu, ada projek baru lah dekat Kota Damansara. Oh, sebab Rohaniah bagi talk dekat Kota Damansara tu. Jadi dia tahu, ada projek baru dekat Kota Damansara. Jadi mungkin bila dah dengar-dengar talk tu macam, jom kita tengok show house projek Kota Damansara ni. Macam macam menarik pula, kan? Lepas tu, booking pula. Booking berapa? 1,000. Okey, terbooking. Sebenarnya, bisnesnya adalah bisnes jual rumah tadi. Tanah, produk, unit undercon tadi, produk fizikal, rumah yang kita boleh nampak. Tetapi, seminar tu dijalankan hanya untuk create awareness. Maknanya dia bukan nak jual seminar tu. Orang yang datang for free tapi mendapat info, tapi sebenarnya untuk nak wujudkan awareness pada produk lain. Okey, itu kenapa orang buat seminar. So, bila kita cakap pasal seminar, ada seminar percuma, ada seminar murah, ada seminar mahal. Apa advantage, apa disadvantage, apa game diorang sebenarnya? Kenapa ada seminar percuma? Kenapa ada seminar mahal? Kenapa ada seminar yang murah lah, boleh lah kan? Macam setakat RM150, so macam okey kan? Alright, seminar percuma, ingat tadi yang saya cakap, biasanya untuk pemilik perniagaan itu nak create awareness tentang produk dia,
yang berbentuk fizikal. Jadi untuk dia create awareness, dia akan buat satu seminar. Seminar tu dia akan jemputlah biasanya orang-orang yang mungkin pakar dalam sesebuah bidang yang berkaitan tadi. Jadi seminar tu biasanya ataupun event tu biasanya percuma sebab dia nak create awareness saja, dia bukan nak jual seminar tu. So event-event macam ni bagus ke tak bagus? Kalau tanya saya, sebenarnya untuk anda ataupun untuk kita yang baru nak belajar dalam sesuatu bidang, ia sebenarnya satu event yang bagus sebab dia nak create awareness. Jadi dia akan kawal, dia akan jaga kualiti konten yang nak dikongsikan tu. Sebab kalau macam info cincai-cincai, info basic-basic, orang tak nak datang. Orang tak datang, macam mana orang nak realize pasal produk dia ataupun projek dia kan? So biasanya seminar-seminar percuma macam ni sangat informatif, sangat bagus, tapi mereka ni, speaker-speaker ni sebenarnya dah dibayar oleh organizer. Bukan kita yang bayar, tu sebab percuma. Saya dulu pun masa awal-awal saya bermula nak belajar pasal hartanah, masa tu macam tahun 2008, 2006, 2007 macam tu kan. Masa tu saya banyak juga hadir seminar-seminar percuma yang diadakan oleh iProperty. Masa tu iProperty dalam setahun mungkin dia akan buat dalam 2 atau 3 kali. iProperty sebenarnya bukan menjual seminar, tapi dia buat seminar tu, dia laksanakan seminar tu sebenarnya adalah untuk menjual majalah. Majalah iProperty. Di sebalik majalah iProperty sebenarnya iProperty menjual ruangan iklan kepada pemaju-pemaju. Nampak tak? So apabila kita, majalah iProperty, ada majalah macam ni, good lah. Contoh kan macam saya yang suka ambil tahu pasal bidang hartanah, good lah majalah macam ni, kita pun memang nak cari majalah yang seumpama ni. So daripada seminar tadi kita dapat tahu pasal majalah. Jadi bila majalah tu dah makin hot, so pemaju akan mengenakan bayaran yang tinggi kepada, pemilik majalah tadi ataupun penerbit majalah tadi akan mengenakan bayaran yang tinggi kepada pemaju yang nak letak iklan. So biasanya semua majalah macam tu. Pernah juga, biasa juga kita event ini bukanlah ILEO, tapi pernah juga saya join larian Men's Health Run. Hampir setiap tahun dia buat. So event larian tu ditajuk oleh majalah Men's Health. So sebenarnya ia bertujuan untuk create awareness. So event-event sebegini ialah satu marketing strategi yang bagus untuk pasaran tahu kewujudan produk mereka yang berbentuk fizikal. Alright. Itu seminar percuma. Macam mana seminar mahal? Saya dengar ada orang pergi seminar bayar platinum sampai 20,000. Baloi ke? Kan? Baloi ke korang bayar sampai 20,000 lah, sampai 16,000 lah. Ada tahu? Ini normal. Kadang-kadang, bukanlah saya nak kata tak semua, tapi banyak good marketer, dia orang yang tak berapa good ni, dia tak pandai buat duit sangat. Tapi yang pandai buat duit ni, dia very good. Dia hasilkan satu seminar percuma kepada kita, buat kita enjoy, happy, kemudian dia upsell. Ini kena hati-hati. Apabila sesebuah seminar tu terlalu murah ataupun free, yang kita tak nampak apakah produk fizikal di belakang. Macam tadi, nak promote majalah kan, ataupun mungkin dia nak promote kasut, so dia buat seminar pasal pasal grooming, pasal sebenarnya, ataupun dia nak jual alat makeup, so dia buat seminar ataupun talk cerita pasal macam mana teknik makeup. So itu kita nampak produk fizikal di belakangnya. Tapi kalau tak nampak produk fizikal di belakangnya, namun seminar tu terlalu murah ataupun percuma, mungkin organizer tu nak buat upsell. Apabila dia dah buat kita happy dengan seminar dia, macam 3 jam tu kan, macam best, cikeran kan. Bila kita dah happy cikeran dalam seminar free yang 3 jam tu, lepas tu dia akan promote seminar yang lebih mahal. Masa tu kita akan nampak 4 angka punya harga. Ada yang 5 angka, ada yang 4 angka. So bagi saya jenis yang tak suka upsell. Saya tak suka teknik sebegitu. So kalau saya tengok seminar ni macam nampak bagus tapi terlalu murah, is it okay? Adakah dia memang just nak bagi info for free or for cheap, ataupun dia sebenarnya nak upsell? So upsell ni hati-hati sebab
Mereka yang memberi talk sebegini, yang buat event yang macam tu, diorang sebenarnya dah dilatih. Ada, saya tak naklah sebut apa benda teknik tu kan, tapi sebenarnya ada satu teknik yang mengajar speaker untuk mengawal minda satu daerah, satu dewan tu. Dia akan buat kita excited, teruja dan terus mendaftar. Seminar yang berharga RM1,000, RM3,000, RM5,000, RM16,000. Disebabkan saya sendiri pernah attend seminar yang berharga 4 angka ni, tapi taklah banyak sangat 4 angka tu, macam dalam 1,000 lebih macam tu lah. Saya pernah attend seminar berharga 1,000 lebih, yang mana tapi masa tu saya tak bayar sendiri, saya ada masuk join satu program dan kemudian saya ditaja untuk attend seminar tu. And then saya dapati apa yang dikongsi dalam 3 hari punya seminar berharga 1,000 lebih, sebenarnya boleh direngkaskan. Boleh direngkaskan menjadi event 1 hari sahaja. Jadi itulah yang saya pernah buat pada tahun 2010, 2011, 2012 waktu masa dulu. Saya dengan kawan saya Farah dan Nicole, masa tu kita rasa macam, pada masa tu tak macam sekarang. Sekarang ada banyak webinar lah, seminar lah kan. Abang Insem ada buat, Anis Hafiza ada buat, Adlina pun ada buat, ada ramai lagi yang buat event-event sebegitu. Kalau dalam bidang hartanah lah. Tapi pada masa tu memang tak ada. Kalau nak belajar pasal tanah, kena pergi kelas harga dalam 1,000 lebih. Ataupun kelas harga dalam 5,000 lebih. Ataupun kelas seorang lagi, harga dalam 3,000 lebih. So, semuanya mahal-mahal. Jadi, masa tu saya, Farah dan Nicole, kita bincang, apa yang kita belajar dalam masa 3 hari ni, sebenarnya kita boleh rapat, kompres kan, masuk dalam 1 hari. Kita ambil fee pun tak mahal. Daripada 2,000, 1,000, 3,000, kami hanya ambil fee masa tu dalam RM180 ke RM200 bergantung pada promosi. Kita pada promosi kan, siapa burung awal murah sikit, burung lambat mahal sikit, macam tu lah. So itu yang muncul kategori ketiga. Macam tadi seminar free, seminar mahal. So ada seminar yang ketiga iaitu seminar yang harga macam okey, murah tapi lebih padat informasinya ataupun lebih berkesan informasinya sebab kita hanya ambil yang penting-penting, yang wajib-wajib je. Yang lain-lain game-game apa semua kan, buat bulatan dalam dewan apa semua kita tak buat. Itu yang ada 3 jenis seminar lah bagi saya, 3 jenis seminar. So bila kawan-kawan dapat maklumat iklan-iklan berkaitan dengan seminar-seminar tadi, tengok di bawah kategori mana. Seminar percuma yang memberi awareness tentang program produk fizikal, ataupun seminar yang mungkin mula-mula murah gila tapi kemudian nak upsell untuk jual seminar yang mahal nak mampus. Taklah mampus lagi, mahal lah, yang mahal. Dan yang ketiga, seminar yang harga sangat affordable. Jadi tapi bagi saya yang paling penting adalah tengok adakah peserta speaker tu kerjanya ataupun orang yang buat seminar tu kerjanya buat seminar je ke ataupun dia ada bisnes yang sebenar. So kalau dia ada bisnes yang sebenar, so okey lah. Kalau macam yang tadi yang 3,000 lah apalah tu, tantah dia punya bisnes memang just buat seminar je kan. Dia tak ada hands on dia sendiri. Macam tu. Itu cerita saya. Nak kata sedikit tidak sedikit tapi cerita saya lah. Dulu saya biasa menganjurkan seminar. Saya juga biasa menghadiri seminar dan saya juga pernah ditipu skamer seminar. Tapi hari ini saya tak nak bercerita seorang sebab apa yang saya buat itu dulu. Itu cerita seminar. Last sekali saya rasa saya buat seminar tahun 2015. Seminar saya sendiri. Seminar saya sendiri saya rasa pada tahun 2015 atau 2014. Kemudian saya dah stop. Kemudian saya adalah lagi anjurkan yang cukai punya. So dah lama. Itu secara lama. Marketing lama. Teknik lama. Kan? Kita sewa satu dewan. Buat Facebook ad. Buat Google Form. Apa semua. Itu teknik lama. So sekarang ni kita nak kongsi cara baru buat seminar. Cara baru bisnes ni. Kita nak tanya pendapat kawan saya yang sangat aktif membuat macam dipanggil webinar ataupun online coaching, online class dalam berbentuk online. Okey, so saya nak jemput kawan saya Mimi Saleh untuk bersama-sama saya di skrin pada hari ini. Alright, saya cuba masukkan dia. Sekejap. Okey.
Okey, Assalamualaikum Kak Mimi. Waalaikumsalam. TO tarik. TO tarik. Ada TO Yes. tarik. Teo tarik Saya Teo. Kak Mimi, Ha, macam mana hari ni? ya, Sihat? sihat. Apa uh, apa ni tadi meeting, Ya. meeting petang tadi untuk World Book Capital. Itu nanti Mhm. itu ada kaitan jugalah dengan apa yang kita bincangkan hari ni kan. Yes. Ha, Itu uh, semua itu semua pasal Ailio tapi Ailio yang saya nak sembang ni bukanlah nilai dia beribu-ribuan ringgit kan. Sebab kalau yang Ya. yang ribu-ribuan itu dia orang-orang yang terlatih lah. And then kebanyakan Ya. memang dia coaching, trainer. Jadi memang itu bisnes dia. Kan, bisnes dia memang bisnes Ailio itu 100%. Kak Ah, Bibi, jadi, kalau ya, kita ni ah, buat seminar, orang ah. kita suruh orang bayar 3,000, rasanya satu peserta pun tak dapat. Lain lah kalau kita buat ni. Kita buat buku, bayar 3,000, sure dapat 3 juta. Itu memang orang akan datang. Sure. Lepas tu kita kena saman. Ya. Sebab Ah, surety tu. kita tak ada boleh jamin-jamin ni kan. Ah, Betul. Tapi memang pengalaman saya tahun ni the best for me lah. Pengalaman saya this year, tahun ni the best year saya cuba untuk buat bisnes Ailio melalui online. Sebelum ni saya tak pernah. So dia macam best lah experience tahun ni. Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan pandemik kan. Ya, betul. Sebab kita dah tak boleh buat event ataupun seminar secara fizikal. Betul. Kan? I mean, Ya, adalah satu tempoh yang kita boleh buat tu, tapi alah, come on lah. 1/3 dewan je, nak kena dewan besar untuk muat 20 orang. Tak berbaloi lah. Kos kita dah lah, kita ni tak boleh nak charge 3,000. Kita boleh kita boleh charge 100, 200. Dia bukan ambil Hmm, sewa dewan yang besar kan. Dewan bukan yang yeah, murah. yeah. Uh. Okay, Tapi so Kak, so ada soalan ke Ani nak tanya? Kak Mimi, Hmm. okey. Mungkin ramai lagi yang belum mengenali Kak Mimi. Walaupun saya selalu tag Kak Mimi kan. Tapi mungkin ramai lagi yang belum mengenali Kak Mimi. Boleh perkenalkan diri. Siapa sebenarnya Kak Mimi ni? Itulah. Saya selalu kalau saya start bercerita mengenai diri saya selalu start daripada tahun 2017 je. Sebelum tu saya rasa kita kena duduk sembang betul-betul TO berjumpa kan. Tapi daripada tahun 2017 saya masuk semula dalam industri buku dan saya pilih untuk aktif dalam dunia kanak-kanak. Jadi siapa yang circle saya tu ialah kebanyakannya penulis buku kanak-kanak, ilustrator kanak-kanak, storyteller. Jadi itulah dan sekawasan dengannya. So itu daripada tahun 2017 secara ringkas lah. Okay. Dan saya buat bengkel untuk kanak-kanak. Dan Hmm. saya terlibat juga buat bengkel. Dulu bengkel fizikal lah. So sekarang tak boleh fizikal. So inilah yang start online. Ini norma baru lah. Yes, norma baru. Macam mana Kak Mimi boleh nak melompatkan diri ke dalam bidang ni? Bidang kanak-kanak, pendidikan untuk kanak-kanak ni. Sebab saya tak boleh tulis novel cinta. Okey. Tak cukup romantik ke apa ni? Sebab saya tak, cakap tu terang memang saya dari segi tulisan fiksyen saya tak sebab dulu daripada tahun 98 saya memang dari segi majalah lah buat rencana saya membual. Jadi untuk menulis fiksyen ialah sesuatu yang baru untuk saya. Jadi lepas tu bila saya masuk semula dalam industri buku, saya lihat ramainya penulis, terutama novel cinta. Jadi untuk saya bersaing dengan novelis cinta, romantis semua ni kan, saya tak mampulah. Jadi saya tengok apa lagi ada So saya nampak dalam industri sastra kanak-kanak, kemudian sangat seronok. Sebenarnya dia berkaitan dengan pendidikan, banyaklah dalam cabang kanak-kanak tu sendiri. Kak Mimi adalah penulis buku ni, Rakyat Stering Lawan Gawat yang Kasih Terbit keluarkan. Ini Kak Mimi lah ni, walaupun nampak kecil. Ani, ramai tanya, siapakah jejaka itu? Ini kita kena rahsiakan demi menjaga keselamatan kita sendiri.
Buku ni baru je diterbitkan sebelum PKP kan? Rakyat Seri Lawan Ya, Gawat. bulan Mac. Bercerita tentang kisah-kisah anekdot, kisah-kisah pemandu Grab. Ya. Okay, Yang dan itu pun anu is Ailio juga. Kan? Saya duduk dalam Grab, saya selalu naik Grab kan. Saya duduk, saya start sembang dengan pemandu Grab, dan orang pemandu Grab ni memang bercerita lah dengan saya. Dan daripada cerita-cerita itu, daripada Ailiur itu, masa terhasil dah 30 anekdot kisah-kisah pemandu Grab. Bagus Kak Mimi. Saya kalau masuk Grab, saya terus senyap dia. Saya pandang handphone je. Saya tengok laluan dia kan. Dia punya peta Google Map. Dia ada teknik lah untuk bersembang. Okay, selain daripada tu. Terima kasih. Selain daripada buku ni, Kak Mimi juga menulis buku Naif. Yang diterbitkan oleh 2 penulis. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada 2 orang penerbit ini, Kasih Terbit dan juga 2 penulis ya, kerana tahun ni actually tahun 2020 saya ada berganda buku. Saya ada 2 buku yang diterbitkan oleh penerbit. Dan ini ialah buku saya yang ke-9 dan yang ke-10. Buku pertama saya tahun 2004. Dahsyat Kak Mimi. So disebabkan rancangan ini berkisar mengenai bisnes Ailio. Jadi saya nak bercerita mengenai bisnes Ailio lah. Yang tadi bisnes kita kan. Jadi terima kasih kerana tunjuk Ani. Kalau nak tahu lebih lanjut mengenai buku, boleh PM saya ataupun Ani selepas ini. Wow, iklan. Cepat iklan kita ni. Inilah bisnes Ailio. Okey, betul. Kita sedang mendemokan bisnes Ailio sekarang. Ya. Zaman sekarang itulah. Dulu orang kata bisnes Ailio ni, orang nampak yang macam tu lah, yang 3,000, yang mahal-mahal tau. Tapi sebenarnya bisnes Ailio ni dia berlaku seharian. Marketing kan. Lepas tu zaman sekarang dah ada orang panggil pitch, you know. Kalau kita pergi organisation ya, kalau kita ada skrip nak pitch the idea kepada saluran TV, di pitching pun actually kita menjual konsep. Skrip tak wujud lagi, kita hanya menjual konsep. So semua, even kalau kita nak propose kepada venture capitalist kan, kita kena jual dulu the idea. So ini actually bisnes Ailio ialah bisnes yang memerlukan 3K. Tadi saya semak sekejap. Apakah 3K? Memerlukan 3K. Satu, kemahiran. Dia kemahiran. Maksudnya orang yang nak buat bisnes Ailio ni dia kena ada ilmu. Apa saja ilmu? Maknanya ilmu marketing ke, maknanya dia berkongsi dengan orang lain kan, ilmu perubatan. Itu sebab dulu selalu orang kata bisnes Ailio ni orang jual ubat tepi jalan tapi dia ada kemahiran sebab dia boleh mengubat, dia tahu teknik-teknik lah pasal ubat tu. Lepas tu itu K yang pertama, dia mesti ada kemahiran. K yang kedua, dia mesti ada keyakinan. Orang buat bisnes Ailio ni dia memang confident tau. Sebab bila dia cakap, benda tu tak nampak tau. Zaman sekarang zaman dulu dia ada nampak produk, ini buku saya kan. So tapi zaman sekarang lagi pula media sosial kan, dia kena ada keyakinan lah untuk buat bisnes Ailio. Sebab produk tu kadang-kadang wujud lagi. Bayangkan kalau saya tak yakin nak bercakap kat kamera macam ni. Kan. Kawan-kawan, saya sebenarnya nak buat Facebook Live tapi saya malu. Macam mana nak cakap? Kan? Tu demo keyakinan. So kalau nak buat bisnes Ailio, memang dia kena buat confident depan kamera kan. So kena ada keyakinan tu lah. Lepas tu dari segi bercakap kemudian K yang ketiga, actually kita boleh tambahlah banyak K komunikasi semua-semua lah kan. Tapi satu lagi K ialah ketahanan buat bisnes Ailio ni. Sebab dia akan kena kecam. Macam tadi ada seorang tu kan, dia kecam orang yang charge 3,000 tu kan. Siapa yang kecam? So orang yang buat bisnes Ailio selalunya dia ada ketahanan tu. Ketahanan untuk tahan kecaman. Sama juga macam zaman sekarang, zaman media sosial kan.
Semua orang berani berada depan video, depan TikTok semua kan. So kalau that's why kalau kita tengok kan makin kena kecam dengan netizen, dia buat macam buat tak tahu je. Sebab ini dah masuk tahap bisnes Ailio lah. So dia ada benda dia nak jual lah. So kita kena faham everything yang orang buat dia ada agenda dia. So itu 3K. Bolehlah jadi 4 komunikasi. Ketahanan ataupun ketebalan kulit. Okey, apa Zila Yusof dia berkata dia suka attend seminar tapi bila ada next step kena bayar mahal terus cancel. Kan? Saya rasa Kak Mimi pun tak berapa berkenan juga kalau seminar mahal-mahal ni kan? Saya punya ke macam mana? Ke Kak Mimi pun pernah kena macam saya? Saya pergi yang kursus yang apa? Yang Ani pergi yang 3,000 tu kan? Ya, tapi saya tak bayar 3,000. Sebab saya dulu media, so media dapat free. Jangan marah. So, tapi ceritanya macam saya ada prinsip. Kalau saya pergi mana-mana kursus, saya nak pastikan bahawa ilmu yang saya dapat tu ialah actionable punya knowledge. Maksudnya saya boleh terus buat. So, itu cara saya lah kalau saya pergi mana-mana kursus kan. Online ke kalau saya pilih kan. Kalau sekadar cakap-cakap, saya rasa banyak lagi kat sana yang free, yang tak payah bayar. Jadi part tu lah. Ini cara saya. Kak Mimi suka buat satu event ataupun seminar ataupun kelas yang macam seolah-olah menggabungkan seminar dan coaching. Sebab coaching dia lebih kepada hands on kan? Saya itu because of saya, prinsip saya kalau saya nak hadir mana-mana kelas, saya punya prinsip macam tu. Jadi kalau saya buat kelas pun, saya pastikan kelas saya juga ialah hands on. Kelas saya juga, para peserta di akhir kursus, di akhir bengkel online, dia boleh dapat ilmu yang dia boleh terus buat. So sebab saya rasa zaman sekarang kita perlu that kemahiran yang boleh terus buat. Betul? Setuju? Ini Saadah, boleh tu Kak Mimi belajar dari Nur Hayati. Alamak, pasal point apa ni? Pasal point apa Saadah kena belajar daripada Kak Mimi, daripada Dr. Yati ni? Dr. Yati lagi power, dia punya follower lagi banyak. Kan? Okey, sepanjang pengalaman Kak Mimi melaksanakan bisnes Ailio, apa yang Kak Mimi rasa susah sebenarnya nak buat, cabaran dia? Saya rasa yang paling macam ni, masa sebab setahun ni lah sebenarnya saya paling banyak eksperimen. So saya rasa cabaran yang pertama pada diri ialah untuk belajar, untuk terima yang kita silap. Terima kesilapan. Sebab bila kita buat online ialah macam saya ialah norma baru untuk saya untuk online. Jadi dia banyak benda yang kita banyak yang tak tahu. Lighting pencahayaan, so semua tu lah. So kita belajar step by step. So untuk memberitahu diri untuk berubah, getting better and better, part tu lah bagi saya secara peribadi. Dia kadang ego macam kita buat macam ni lah patutnya, jangan buat macam ni, macam tu lah. Tapi sebenarnya kita kena fleksibel dalam menongkah arus. Kita kena fleksibel melihat macam mana permintaan orang ramai, kita dengar komen orang sekeliling. Macam saya, peserta-peserta saya Swaterbit Kids Book, saya dengar diorang punya, dia bukan merintih tapi dia beritahu masa mula-mula dulu, ni cerita pasal Zoom. Sebab masa mula-mula dulu saya pakai yang, tahu tak yang terputus setiap 40 minit tu? Itu kalau Zoom free. Zoom free. Saya suka sebenarnya Zoom free tu sebab sekurang-kurangnya dia macam ada intermission. Oh terputus, okey nak pergi bilik air sekejap ke kan. Macam belajar kat universiti kan, keluar sekejap kan. Tapi melalui feedback, sebab saya ada buat maklum balas feedback form, saya dapati ada ada beberapa peserta mengalami masalah sebab internet dekat tempat mereka tak stabil. Jadi bila dia keluar masuk, sukar bagi mereka. Jadi kerana itu, sekarang saya sewa Zoom. Macam tu lah. So
walaupun saya tak nak pakai yang sewa sebab maknanya dia straight kalau 2 jam the moment kita bercakap dia macam tak nak berhenti lah kan. Tapi disebabkan peserta. Jadi kita take note dan kita ubah. Banyak perkara yang saya ubah because of saya belajar online ni lah. So alhamdulillah dah setahun lah saya start. Saya start dengan YouTube. Kalau siapa yang pernah ikuti saya punya sembang santai dengan mak saya sembang M&M. Tu saya dah start sebenarnya kebetulan saya dah start Januari. So sehingga kini dah ada 40 siri video sembang M&M. Jadi dah bulan ke-12. Bulan ke-12 tapi ini pun saya terhenti tau masa bulan Julai sebab tiba-tiba macam rezeki online ni bulan 12 bulan 7 dah start banyak masuk peserta-peserta kan. Jadi tak bolehlah pula saya dengan mak saya nak buat sembang M&M. Jadi kita terhenti lah. Tak sempat masa. Dia macam sebab orang ingat ini kadang-kadang orang ingat bisnes Ailio ni senang. Orang ingat duduk depan kamera cakap je. Sebenarnya tak. Kita prepare kan macam tadi Ani cakap kan. Ani stress hari ni sebab technical, semalam dah test, hari ni dah test kan. Tapi kita betul. tak. So ini part ni lah yang yang ketahanan tadi, yang K tadi tu kan. Antaranya ini jugalah kalau buat bisnes Ailio. Okay, so dalam norma baru ni Kak Mimi buat YouTube, kemudian Kak Mimi ada buat kelas melalui Zoom, kan begitu? Untuk mungkin kepada kawan-kawan yang menonton mungkin nak tahu macam mana, mungkin diorang pun ada perancangan nak buat bisnes Ailio tadi di norma baru, mungkin tadi start sharing di YouTube dan di Facebook juga kan Kak Mimi? Facebook. Yeah. Okay, kemudian Kak Mimi betul. Teruskan dulu. Okay, kemudian Kak Mimi buat Zoom. Dan apa lagi yang Kak Mimi buat? Macam mana bisnes tu dibuat pada tahun tahun COVID. Tahun COVID ini. Dia itulah dia bahasa Mandarin saya kena perbetulkan saya lah. Yang perkataan cabaran juga ialah peluang. Okay. Jadi kadang-kadang cabaran pandemik ni sebenarnya ada peluang. Cuma kita kena terbuka minda kita dan imajinasi kita dan kreativiti kita dan sifat inovatif kita tau bila melihat cabaran. Jadi dalam konteks inilah, dalam konteks pandemik ni kan kita tak boleh jumpa orang kan, everything. Saya tak boleh buat bengkel untuk kanak-kanak So apa yang saya buat, yang sembang santai dengan mak saya tu sembang santai sajalah. Kemudian saya start ada seorang kawan saya, ni saya buka cerita lah, seorang kawan saya dalam bidang pelancongan. Masa ni bulan, saya tak ingatlah bulan bila, dia ajak, dia kata Mimi, jomlah join pelancongan mereka tengah buat My Virtual Experience, My VXP dia punya singkatan, saya selalu tulis My VXP. So memang di bawah Malaysia Productivity Corporation, MPC, mereka ada satu cabang mereka nak meningkatkan productivity disebabkan pandemik lah. Beberapa sektor dan bidang industri. So salah satu ialah industri pelancongan. Jadi saya cakap dengan kawan saya ni, Fuad. So kalau Fuad tengah menonton so Fuad ialah mentor saya. So saya kata Fuad saya penulis. Tak ada kena-mengena pun dengan pelancongan. Kalau macam Ani yelah kan, traveller kan. Ada buku travelog, saya tak ada. Saya lagi lah pula kanak-kanak kan. So dia kata tak apa Mimi, dia kata sekarang ni ialah mengenai virtual experience. So itu yang saya start lah, saya dah ada 3 virtual experience yang saya buat dan alhamdulillah juga bila saya mula tu menarik minat pihak MPC dan saya terpilih antara top 20 best My VXP untuk tahun ni, alhamdulillah. So mungkin sebab keunikan sebab saya nak buat mengenai cerita rakyat, masa itulah saya pilih. Tapi kerana itu, sebab one thing mengenai bisnes Ailio, kadang-kadang benda tu dia jadi atau tak jadi tau. Okay. Part ni lah yang kita kena belajar untuk ketahanan tu. Dia every time kita eksperimen tak jadi, kita buat lagi. Tapi kita tweak lah, kita ubah sikit. Jadi alhamdulillah saya punya yang Suara Terbit Kids Book, alhamdulillah itu memang bagi saya terima kasih kepada mentor saya itulah. The idea is basically, the simple idea is saya bantu
kawan-kawan yang ada impian untuk buat buku kanak-kanak, saya bantu daripada storyboard sehinggalah pegang buku. So alhamdulillah sekarang dah ada 46 alumni dan 22 daripada mereka dah hasilkan buku kanak-kanak. Pegang dan memang ada hasil. Dalam 2 minggu lah kita habiskan kelas. So itu antaranya. Lepas tu saya terlibat juga dengan dapat yang 40 orang dah keluar buku tu berapa kat Amy Charge? 46. Berapa kat Amy Charge? Dia masuk dalam kategori mana tu? Kategori seminar mana? Itu orang yang 3,000 tu tak pandang seminar saya. Murah sangat. Tu tahap murah. Saya charge, saya selalu percaya macam ni tau. Sebab ini berdasarkan saya pernah pergi satu kursus tau. Kursus, saya sebutlah nama persatuan ni, Gapena. Dia ada buat satu kursus kursus buku bergambar kanak-kanak tahun 2018. Dia charge RM60 2 hari. Makan komplit. Saya nak beritahu alhamdulillah kerana bengkel tu lah bermulanya semua yang saya buat buku-buku. So bagi saya ilmu ni bukan pasal 3,000 ke berapa ribu. Yang penting ialah berapa nilai tu ialah berapa hasil kerja saya lah. Sebab saya pun mencari, saya pun nak prepare all the thing. Tapi bagi saya nak industri buku kanak-kanak lebih ramai dia punya penggiat. Jadi penggiat, lepas tu daripada situ fasa seterusnya nak menghasilkan kualiti punya penulis dan ilustrator. Proses tu jauh tapi kita kena mula somewhere. Jadi saya charge RM99. Maknanya seminar tu masuk dalam kategori ketiga tadi, affordable. Seminar kategori ketiga, affordable. RM99 tu sangat berbaloi. Ada orang minta saya naikkan. Dia kata, Mimi, pada apa yang Mimi ajar, sebab saya ajar buat storyboard, saya ajar design, saya ajar susun untuk cetak dan bagi voucher cetak free. Dan akhirnya mereka dapat pegang buku semua peserta ada boleh pegang buku masing-masing sepatutnya nilai dia dalam 300-350 lah. Dan saya charge RM29. So siapa yang daftar sebelum malam 12.30 malam ni masih dapat seharga RM99. Kalau daftar pada jam 12.01 tengah malam, harga akan jadi RM399. Mana link pendaftaran? Pada waktu ini saya masih kekal RM99. Sebab saya percaya macam ni, buat waktu ni saya sebenarnya masa memperkenalkan dis bengkel, saya sebenarnya juga ragu-ragu atas kemahiran. Tadi kan K tu kan. Kemahiran saya mengajar online sebenarnya pada mulanya. Saya rasa boleh ke orang faham saya mengajar online? Lagilah pula menghasilkan buku kanak-kanak bunyi macam senang tau. Tapi bila kita cerita storyboard, kita cerita komposisi teks dan ilustrasi orang yang tak pernah buat buku kanak-kanak dia akan mengalami kesukaran. So bayangkan saya mengajar from zero. Alhamdulillah. Bila saya melihat 22 orang berjaya menghasilkan buku dan antara mereka ada yang saya macam superb, saya macam tak sangka dia orang boleh hasilkan buku macam tu. So saya nampak itulah saya yakin. So sebenarnya saya ada nak buat pertandingan untuk alumni tapi itu sesama alumni ada. Sebab saya rasa the next step for them untuk mereka alumni ialah memperbaiki kualiti. So dia dah tahu dia umpama saya mengajar mereka menghasilkan jala, mengajar menangkap ikan. Even saya tunjukkan dekat mana laut yang sesuai untuk tangkap ikan. Jenis kan. So sekarang ni mereka boleh pergilah macam tu, pergi tangkap ikan tapi untuk terus macam nak tangkap tuna kata kan, itu laut dalam. Itu kena ada satu lagi kelas. Macam tu lah perumpamaan dia. Okay. Ada soalan lain? Tanya Kak Mimi. Terima kasih. Saya dah cakap ni, belajar tulis novel romantik. Belajar dengan Dr. Yati kalau nak tulis novel romantik. Dr. Yati tu nampak je macam tu, tapi romantik tu. Pagi tadi kan dia ada buat Facebook live cerita pasal buku Kerana Bosku Mr. Purple. Macam dia punya adegan sweet dengan bos.
pasal air terjun kan. Kalau musim kemarau air terjun kering. So macam mana pula dengan cintanya yang ibarat air Amboi, terjun tu? Ha. amboi. Dia ada satu tau. Saya tengah baca buku tu sebenarnya tak habis-habis lagi. Sebab nak baca buku novel romantik, dia kena dalam keadaan yang tenang. Masalahnya di rumah saya ramai rakyat kecil. Jadi dia tak tenang kan. Dia ada satu momen yang saya terbaca tau. Di mana sebab ni perubatan ya dekat kecemasan, stetoskop Dr. Mr. Purple tu jatuh. So Mr. Purple tu ambil daripada leher Azwar. That moment tu macam cerita drama Korea macam tu lah, ala-ala drama Korea kan, ambil kan, lepas tu dia pakai, lepas tu dia stuck balik kat leher Dr. Azwar. Saya bayangkan adakah Dr. Yati pernah mengalami perkara yang sama macam tu. Tu kena tanya PM kemudian Okey, kan. soalan publik kepada Dr. Yati. Okey, alright Kak Mimi. Saya tertarik juga balik kepada tadi novel romantik, kita dah balik kepada kanak-kanak tadi. Okey, saya tertarik juga, saya pernah bersembang dengan seorang penulis buku kanak-kanak dia sebenarnya penulis buku ada beberapa genre yang dia tulis di Indonesia. Tapi lately dia menulis buku kanak-kanak. So saya pernah tanya dengan dia kenapa dia berpindah kepada buku kanak-kanak. Dia cakap di Indonesia buku kanak-kanak jangka hayatnya lebih panjang. Kan bila kita keluarkan satu buku, di Malaysia saya boleh kata macam yang betul-betul tengah hot, sales tu tengah hot dalam lebih kurang setahun macam tu. Bila dah masuk tahun kedua mungkin sale tu dah kurang sebab mungkin orang yang berminat dengan buku ni dah beli, ataupun mungkin juga sebab macam contoh library, dia orang memang suka buku yang terbaru, buku yang setahun ataupun less than 2 years umur dia lah. Jadi di Malaysia biasanya umur 1 tahun jangka hayat. Di Indonesia dia kata satu buku boleh jual, boleh jangka hayatnya, hotnya boleh pergi 2 tahun. Tapi dia kata buku kanak-kanak jangka hayat hotnya 3 tahun. Mungkin itu juga benda point yang menarik lah untuk penulis-penulis, kawan-kawan yang berminat untuk hasilkan buku kanak-kanak. Jangka hayat ni. Sebab dia kata orang dewasa ia adalah satu option untuk baca buku. Nak baca ke tak nak baca, itu satu pilihan. Tapi untuk kanak-kanak, memang diorang perlu membaca. Macam tu. Betul. Okay. Macam saya ini dah keluar topik lah pula Business Ailio tadi dah macam terkeluar sikit Macam saya, bila saya mengajar kanak-kanak, saya memperkenalkan bentuk-bentuk dan format buku berbeza kepada kanak-kanak. Sebab saya dah macam dah tua macam ni, baru saya tahu kewujudan buku accordion, wordless book. So jadi bila saya tahu, so sekarang ni bila saya buat bingkil, saya mengajar buku accordion, buku pop-up, buku tiny zine, semua saya tunjuk. Sebab saya tak nak kanak-kanak hanya kenal satu format buku saja tau. So saya nak dia nampak sebenarnya buku ni pelbagai. Jadi kanak-kanak harus diberi kebebasan untuk memilih sebenarnya bahan bacaan mereka dengan pantauan orang dewasa lah. Okey, ada dua perkara yang saya nak highlight di sini. Pertamanya Kak Mimi ada kemahiran tentang buku kanak-kanak. That's why Kak Mimi boleh buat seminar ataupun bisnes Ailio berkaitan dengan buku kanak-kanak. Poin yang kedua adalah walaupun Kak Mimi kata Kak Mimi dah tua, tapi saya masih belum tua lagi. Betul, tu sangat betul. Yes, saya masih muda. Saya cepat-cepat nak buat disclaimer tu. Supaya orang macam ingat macam Rahaniah dengan Mimi Saleh ni macam lebih kurang ke ketuaan ni. Oh tak, saya masih muda lagi. Muda, jauh rasanya jauh kot muda. Jauh memang beza. Memang macam Gen B dengan Gen Z. Macam tu. Ya. Betul. Okey Kak Mimi. Ya. Sebelum kita tamatkan, dah sembang panjang sangat ni. Okey, apa pendapat ataupun apa yang Kak Mimi nampak dalam bisnes Ailio ni sebenarnya? Adakah memang scammer ke diorang ni, ataupun ni benda yang sebenarnya sangat berfaedah kepada kita ke, macam mana? Perlu ke bisnes Ailio ni? Oh, Emerida kata bisnes Ailio best sharing. Terima kasih. Okey Kak Mimi. Okey kita bisnes Ailio ni sebenarnya. Saya nak cerita, saya tanya soalan yang sama tau pada pensyarah saya masa kat Amerika. Saya tanya dengan madam ni lah, saya tanya apa bisnes yang paling senang buat. Dia kata basement business. Maknanya bisnes yang tak perlukan modal. Jadi bisnes yang tak perlu modal ialah bisnes Ailio lah. Betul, sebab Ailio kita free. Ailio free. Cuma
kita kena tambah modal diri lah. Modal diri itulah dia punya ilmunya kan, kemahiran, ketahanan yang tadi 3K kan, komunikasi. Tapi dari segi modal in term of RM1, bisnes ILU memang tiada modal RM1. Jadi macam sekarang kan zaman pandemik, kita berbaliklah pada sekarang, situasi sekarang kan. Jadi memang orang kata kat mana nak start buat bisnes semua kan. Sebenarnya yang paling mudah ialah bisnes ILU di zaman duit tak ada. Tapi tapi kena berhati-hati sebab ini saya kena letak disclaimer. Walaupun bisnes ILU ni sesiapa sahaja boleh buat. Sebenarnya kan, sesiapa je boleh buat, tapi dia ada etika. Dia ada nilai-nilai lah sebenarnya. Sebab one thing sekarang lagi pula media sosial kan. So netizen tahu tau. Mula-mula mungkin dia boleh terpesona kan. Pandainya dia cakap kan. Pandainya dia berhujah. Tapi lama-lama orang boleh nampak kita genuine ke tak. So ini one thing pasal bisnes ILU di zaman media sosial. Orang boleh tahu. Itu sebab ada speaker sampai hilang tu. Hilang, tak tahu. Cari pun tak tahu kat mana. Ya betul, saya setuju dengan Kak Amy. Genuine tu penting Kak Amy kan? Janganlah tipu ada 5, 6, 10 PhD ke kan? Kan? Semata-mata nak jual bisnes LU kan? Okay. Ada tanya, ada soalan ke? Ni apa tu? Amirul, salam kat berdua. Setahun dah tak jumpa. Amirul ni UMK? Yes. InsyaAllah kan akan jumpa tak lama lagi. Kak Mazura kata ni dah macam wartawan TV. Wow Kak Zura. Kita kan kembar Kak Zura. Kak Zura lama tak jumpa. Kak Zura kata suka sangat dengar Puan Mimi bercakap. Sangat lancar. Nampak tak? Betapa sesuainya Kak Mimi buat bisnes Elio. Cakap pun lancar. Terima kasih. 3K, 4 campur komunikasi. 4K. Okay, so ada apa-apa lagi Kak Mimi? Apa lagi so saya harap harapan. Saya harap penonton di luar sana jika tertarik dengan buku saya boleh hubungi 2 penulis dan juga kasih terbit ataupun hubungi saya. Kepada semua peserta suara terbit Kids Book, I love you all. Terima kasih kerana hadir dan terima kasih kerana berjaya tamat dan menghasilkan buku. Kepada penonton yang sedang menonton yang sedang terfikir apa nak buat? Macam melodi. Apa nak buat di zaman pandemik ni kan? Lihat kepada diri, apa kemahiran yang ada. Katalah kemahiran dia hanya pandai masak. Katalah kan? Jadi boleh je. Sebab zaman sekarang zaman media sosial. Katalah pilih satu kemahiran memasak tu yang expert. Katalah asam pedas katanya. Buat video yang bercakap semua mengenai asam pedas. Ini antaranya lah. So at the same time dia punya upsell dia ialah produk dia lah, pes asam pedas. Itu yang kategori yang saya cakap tadi, seminar tu percuma ataupun info tu percuma, sebenarnya nak create awareness kepada produk fizikal. So insyaAllah bisnes ILU ni ialah bisnes tanpa modal tapi memerlukan modal diri. So semoga berjaya lah. Okay, terima kasih Kak Mimi. Kita dah 1 jam 28 saat pada waktu saya bercakap sekarang. 30 saat, 31, 32 saat. Macam main bola sepak. Jadi sebelum 1 jam, 1 saat, 1 minit. Jadi eloklah kita tamatkan sebab semua orang pun mungkin dah ngantuk kat pukul 10 dah. Terima kasih Kak Mimi di atas perkongsian hari ini. So semoga benda ni memberi informasi kepada penonton-penonton di luar sana kan. Yang bahawanya bisnes ILU ni bukannya sesuatu yang negatif. Sebenarnya ia boleh mungkin menjadi punca pendapatan kepada kita. Asalkan macam Kak Mimi cakap tadi, kena ada integrity, genuinity kan. 3K plus integrity. Maknanya kita kena bertanggungjawab dengan apa yang kita buat. Kalau nak charge 3,000 tu janji bulan dengan bintang-bintang ada 3,000 bintang turun ke bawah kita dengan fee 3,000 kena buat macam tu kan.
So mungkin dalam keadaan COVID macam ni, insyaAllah dengan mengadakan bisnes Ailio atau melaksanakan bisnes Ailio mungkin jadi boleh menjadi pendapatan tambahan kepada kita selain boleh memberi manfaat kepada orang lain. Betul tak Mimi? Betul. Okey, kita tamatkan hari ni. Kejap, ada lagi tak apa-apa komen yang saya terlepas? Zila Jusul kata tadi, bagus Sani teruskan seminar yang dibuat. Sekarang ikhlas, insyaAllah Allah bantu selebihnya. Pijah tanah jeng-jeng. Ini kisah saya tadi lah ni, Hafifi. Assalamualaikum. Alright. Terima kasih. Terima kasih Emeridau kerana mendengar. Emeridau kata terima kasih kepada saya dan juga Kak Mimi. Terima kasih untuk malam ini. Minta maaf terlewat tadi atas masalah teknikal semua. Ada benda yang kita plan tak jadi hari ni sebabkan masalah teknikal juga. Tapi alhamdulillah semoga ia memberi manfaat kepada anda semua. Kan? Semoga tidur yang baik malam ni, sweet dream. Kalau nak attend seminar Kak Mimi boleh cari Kak Mimi kemudian. Saya tak buat seminar lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Mimi. Bye Kak Mimi, bye. Assalamualaikum. Salam.